kasih hari ini Dr. Tan Sudi bersama dengan kita. Selamat sejahtera Doktor. Selamat sejahtera. Ya, mungkin ramai lagi orang yang tidak kenal Dr. Tan. Yes. Boleh Dr. Tan cerita sedikit tentang latar belakang Dr. Tan sendiri? Nama saya Dr. Tan Chon Seng, juga dikenali sebagai bapa cendawan susu harimau. Disebabkan saya bekerja penyelidikan dalam bidang cendawan dan terutamanya sekali cendawan susu harimau. Dan saya telah pada beberapa tahun yang lepas kami telah berjaya menghasilkan ataupun mengeluarkan produk cendawan susu harimau untuk pasaran. Itu yang industri dalam bidang kesihatan ini memperkenalkan saya sebagai bapa kepada cendawan susu harimau. Kerana cendawan ini walaupun dia mempunyai sejarah yang panjang, lebih kurang 500 tahun kegunaan perubatan di negara kita ataupun di Southeast Asia, tapi dia hampir pupus pada selepas tahun 70-an. Dia hampir pupus dan hampir-hampir tidak diperkenali oleh masyarakat. Itu sebabnya kita telah membangunkan semula. Oh, Doktor, maaf mencela. Kenapa cendawan susu harimau boleh jadi hampir pupus? Sebab kita, walaupun cendawan ini banyak digunakan pada 30-an, 40-an, 50-an sampai 60-an. Tapi masuk tahun 70-an, negara kita lebih gemar kepada perubatan barat. Jadi kita ada, kalau kita ada masalah kesihatan, biasanya pergi tengok doktor barat. Kita pergi tengok doktor barat, kemudian kita dapatkan pil antibody dan sebagainya. And oleh kerana kita lebih gemar kepada ataupun daripada sistem pendidikan ataupun daripada sistem masyarakat lebih percaya kepada perubatan barat. Jadi kita tukar daripada sebelum ini lebih mengemarkan herba, tapi selepas 70-an kita lebih mengemarkan perubatan barat. Itu yang menjadikan herbanya hampir-hampir tidak digemarkan oleh masyarakat. Dan itu sebabnya kita hampir keseluruhan masyarakat di negara kita lebih kepada perubatan barat dan melupakan perubatan herba. Ada banyak herba Dr. Tan. Memang. Kenapa Dr. Tan pilih cendawan susu harimau? Sebab di Malaysia orang tahu Kak Ali, Kak Fatimah. Mengapa cendawan susu harimau? Saya memang berasal daripada kampung. Jadi saya memang dikenakan cendawan susu harimau sejak kecil lagi. Kerana dekat rumah saya memang ada sebiji cendawan susu harimau. Bila adik-beradik kita ada masalah kesihatan, mak saya mesti menggunakan cendawan susu harimau ini, kisarkan sedikit sebutnya dan campur air suruh kita minum. Dan kita memang kita percaya sangat cendawan susu harimau ini boleh membawa kesihatan ataupun membawa kekuatan kepada kita. Itu yang saya daripada walaupun sejak kecil saya telah mengetahui cendawan susu harimau ini. Ada satu soalan selalu main di otak saya, Doktor. Cendawan susu harimau, kenapa nama dia macam ni? Susu harimau ke macam mana? Cendawan ini memang pada zaman-zaman dahulu memang dia cuma sahaja boleh didapati di hutan, terutamanya di hutan tropikal di Southeast Asia, terutamanya dekat negara kita. Sebelum kita merdeka sebagai Malaysia, kita dah tahu. Jadi orang-orang asli yang mencari makan dekat hutan, mereka sangat percaya cendawan susu harimau ini
dia memang dia tumbuh daripada titisan susu harimau yang jatuh atas tanah tu, daripada titisan itu ataupun tapak ataupun tempat yang titisan susu itu dia tumbuh jeniskan cendawan ini. Itu sebabnya dia dinamakan sebagai cendawan susu harimau. Okey, itulah tantangnya. Dia ceritanya memang banyak yang berkaitan dengan harimau. Mengikut cerita-cerita orang asli, dia memang percaya sangat. Di mana ada cendawan susu harimau, di situlah adanya harimau. So memang dia ada berkaitan dengan harimau kerana kepercayaan ini sampai hari ini. Jadi bila pupusnya cendawan susu harimau, pupuslah harimau. Dia percaya bila harimau lah kurang, jadi lagi susah nak dapat cendawan susu harimau ini di hutan. Okey, ya. Soal pada lagi susah nak dapat cendawan susu harimau. Betul. Jadi macam mana Dr. Tan mulakan untuk dapat cendawan susu harimau lebih banyak? Walaupun sejak kecil saya dah tahu benda-benda ini, tapi bagi saya pun melupakan bila saya menjadi besar, saya dah lupakan cendawan susu harimau ini. Sampai satu hari, iaitu pada tahun 2002, di mana saya menghadiri satu conference ataupun seminar bioteknologi di negara kita, dipanggilkan Bio Malaysia 2002. Di sana Tun Dr. Mahathir ataupun Perdana Menteri yang masa itu keempat, yang menjadi jemputan opening speech ataupun pembukaan conference itu. Dan di sana dia menceritakan cerita pasal dia sendiri. Dia sendiri dia ceritakan dia sendiri menghadapi masalah batu kronik. Di mana dia sendiri sebagai seorang doktor perubatan, dia tidak dapat cari ubat-ubat yang boleh memulihkan masalah dia ini. Akhirnya telah diperkenalkan oleh seorang kawan dia dan menggunakan cendawan susu harimau ini. Dan dia didapati cendawan susu harimau ini boleh memulihkan masalah dia. Dan setiap kali dia ada masalah batuk kronik, dia akan pergi cari susu harimau ini dan didapati betul-betul memang cendawan susu harimau ini memang betul boleh mengubat ataupun memulihkan masalah dia, masalah batuk kronik dia. Itu dia memang sangat percaya kepada benda ini, dan dia telah mencabarkan saintis-saintis yang menghadiri conference itu, mengapa Malaysia kita ada benda ini yang memang bernilai, mengapa kita tidak buat pengajian tentang bidang ini. Jadi masa itu Dr. Tan ada bersamalah sebagai seorang saintis. Itu dia yang menjadikan satu inspirasi kepada saya, di mana saya memang tahu benda ini dia memang berguna, berkhasiat sejak saya kecil lagi. So itulah daripada sana saya dengan rakan-rakan saya, kita telah memulakan buat kajian cendawan susu harimau ini dan memulakan kajian pendidikan dan sebagainya untuk cendawan susu harimau ini. Jadi masa itu Dr. Tan jawatan sebagai apa ya ketika itu? Masa itu saya memang sebagai seorang saintis ataupun pegawai pendidik di MADI. Di MADI? Iaitu di bawah Kementerian Pertanian dan Asas Tani. Masa itu dipanggilkan Kementerian Pertanian. Jadi masa itulah yang Dr. Tan terinspirasi dengan kata-kata Tun Mahathir. Selepas dapat inspirasi Tun tu, saya dengan rakan-rakan telah mencubakan buat pengajian cendawan susu harimau ini. Dan memang pada awalnya memang susah, sebab benda-benda ini, cendawan susu harimau ini memang dianggapkan sebagai sejenis cendawan yang tidak mungkin ditanam ataupun tidak mungkin dikutukan. Kenapa? Kenapa orang anggap macam tu? Memang bagi saya rasa memang lama yang cuba menanam, tapi akhirnya mereka tak berjaya. And then masa itu pun nak kutip dekat hutan memang terhad. Cendawan susu harimau di Malaysia ini memang terhad. Paling-paling banyak pun lebih kurang 50 kg mereka boleh dapat dalam masa
1 tahun. Oh, Jadi sikit sangat. memang terhad. Itu yang menjadi ia tidak mungkin dipasarkan secara meluas ataupun secara biasa. Dan cuma cendawan susu harimau ini cuma digunakan oleh pakar-pakar yang menggunakan perubatan tradisi ini secara rahsia, secara secret, sebagai secret recipe mereka. Oh, secret recipe ya? Yes. Secret recipe. Ya. Dia masih ada pakar-pakar yang pakar-pakar perubatan tradisional yang mengamalkan herba. Mereka memang tahu cendawan susu harimau ini, walaupun keseluruhan masyarakat lebih kepada perubatan barat, mereka masih menggunakan benda-benda ini untuk mengubati masalah-masalah kesihatan, terutamanya bagi kaum Melayu dengan kaum Cina. Bagi kaum Melayu, mereka lebih percaya cendawan susu harimau ini boleh digunakan untuk memulihkan masalah-masalah berkaitan dengan bengkak. Mereka percaya mengikut cerita, mengikut rahsia mereka, dia orang percaya bengkak sebelang bengkak boleh guna cendawan susu harimau, termasuk kanser bengkak tu, tuber-tuber yang rapat pada badan. So bagi kaum Melayu memang percaya sangat yang benda ini, dan mereka dapat tahu memang kalau kita tanya orang-orang tua yang tua-tua, kaum Melayu yang tua-tua, mereka memang ada fikiran ini. Dia memang percaya sangat tentang cendawan susu harimau ini. Bagi kaum Cina pula, terutamanya perubatan yang dipanggilkan Seng-Seng, mereka menggunakan cendawan susu harimau ini untuk mengubati masalah-masalah berkaitan dengan batuk ataupun pernafasan. Contohnya bagi masalah-masalah batuk kronik lah, batuk yang berkaitan dengan hidung, ataupun tekak, ataupun berkaitan dengan padu-padu, contohnya asma, ataupun masa dia susah bernafas dan sebagainya. Itu yang daripada tradisional. Jadi semua ni yang memberikan satu manfaat kepada masyarakat. Ya. Dan doktor dan juga pasukan di Madi ingin berkembangkan. Tapi tadi doktor ada sentuh susah nak cultivate, susah nak tanam. Betul. Jadi macam mana doktor dengan pasukan boleh breakthrough, boleh tapat? Kita memang berusaha untuk membuat pengkajian ini sebab kita memang percaya benda-benda ini memang tentu dia boleh dikatakan dia bernilai. Kerana daripada dia dah buktikan dia bernilai. Contoh daripada tun, bukti daripada tun dah kita tahu dia memang bernilai, dia boleh mengalahkan perubatan barat. Ya. Yang sesuatu yang boleh yang di mana perubatan barat tidak ada, kita sendiri Malaysia ada. Itu yang kita memang tahu dia menilai. And then kita pun juga percaya benda-benda ini adalah ataupun buat penyelidikan dalam bidang ini memang bermakna, kerana ini memang boleh dikatakan yang ini memang benda-benda yang boleh dikatakan betul-betul Malaysia yang kita boleh banggakan. Itu yang kita memang berusaha buat pengajian dalam bidang ini. Jadi kita memang percaya kalau kita nak ambil benda-benda untuk tunjuk kepada negara lain, cendawan susu harimaunya boleh dikatakan dia betul-betul adalah khazanah Malaysia. Khazanah Malaysia. Ya. Mengikut sejarah pun di negara-negara Asia Tenggara, walaupun cendawan susu harimau ini boleh didapati di hutan-hutan di Asia Tenggara, tetapi cuma Malaysia sahaja yang mempunyai cerita ataupun mempunyai rekod perubatan tradisional yang menggunakan cendawan susu harimau. Walaupun Indonesia boleh dapat cendawan susu harimau yang lebih banyak kerana hutan mereka lebih banyak, tapi bagi golongan di Indonesia tidak ada rekod ataupun tidak ada yang bukti-bukti yang menunjukkan mereka gunakan cendawan susu harimau ini untuk perubatan
masyarakat mereka. Jadi kita boleh katakan cendawan susu harimau ini memang melupakan khazanah Malaysia. Ya. Kerana dia mempunyai sejarah yang kita boleh membanggakan. Jadi cendawan susu harimau ni ada biasa kalau orang cerita cendawan ada banyak spesies kan. Jadi cendawan susu harimau ni ada banyak spesies juga kan? Memang banyak jenis. Malaysia kan tempat yang tropical, hutan-hutan, memang ada banyak jenis cendawan. Memang ada banyak jenis cendawan yang kita boleh dapati di negara kita. Contohnya kita boleh dapat cendawan busut yang sedap dimakan. Kita boleh dapat cendawan kukuh yang biasa tertumbuh pada batang kayu getah, dan sedap dimakan juga. Tapi cendawan susu harimau ini dia melupakan cendawan perubatan. Dia tidak ada rasa yang sedap. Dia tidak ada rasa yang pahit. Dia hampir tidak ada rasa, tapi dia tidak berasa ya. Dia tidak ada rasa. Jadi dia bernilai dari segi perubatan. Jadi yang ini dia memang melupakan sejenis cendawan perubatan yang ada di Malaysia ini. Tapi kalau mengikut kajian kita didapati di negara kita, di hutan kita, di hutan di Malaysia, kita terdapat 3 jenis cendawan susu harimau. Berartinya mengapa kita katakan dia ada 3 jenis? Kerana orang asli tidak dapat membezakan 3 jenis ini. Kita pun masa kita buat kajian, kita kadang-kadang tersilap campurkan ketiga-tiga jenis ini. Jadi dia akan mengganggukan tiga jenis ini. Dia sebenarnya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Jadi kalau you dapat cendawan susu harimau yang betul-betul untuk perubatan yang kita cerita tadi itu, memang ada khasiat dia, ataupun kita boleh nampak dia ada kesan. Kalau kita terambil cendawan susu harimau yang spesies yang lain, yang kedua dengan yang ketiga, di mana kita tidak menamakan cendawan ini dan masih buat kajian buat kajian pendidikan tentang ini, kita dapati jenis yang kedua dan ketiga itu dia adalah untuk masalah-masalah kesihatan yang lain. Dia bukan untuk masalah-masalah yang kita ceritakan tadi. Jadi maksud tu dua jenis tu pun ada fungsi juga? Ada. Tetapi dia fungsi untuk lain. Jadi kalau kita ambil cendawan susu harimau daripada hutan, kita mungkin tersilap ambil jenis yang kita nak, katakan kita nak untuk mengubati ataupun mengatasi masalah batuk. Kalau kita ambil jenis yang betul, dia berkesan. Kalau kita ambil yang tak salah, jenis yang lain, kita tidak dapat kesan perubatan yang kita kenaki. So jadi itu yang menjadi satu masalah di mana cendawan susu harimau yang hutan itu susah nak dibezakan. Tapi melalui pengajian pendidikan kita gunakan sistem DNA ataupun genetik dia, kita boleh asingkan dia. Oleh itu, kita ini menjadikan satu sebab mengapa daripada kita kutip cendawan susu harimau ini di hutan, daripada kita tanam secara meluas-luas di bawah keadaan kawalan tertentu yang kita buat sekarang. Kerana kita terpaksa gunakan cara ini supaya kita boleh menghasilkan cendawan susu harimau yang betul-betul untuk khasiat perubatan yang kita nak. Yang seperti yang Tun Mahathir cakap tu lah. Yang itu. Jadi kita boleh mengasingkan dia. Mengasingkan 3 jenis itu dan kita tanam jenis yang kita nak. Dan ini cara tanaman penyelidikan hanya di bawah Dr. Tan seorang tu?
memang kita bekerjasama dengan rakan-rakan saya dan juga kita bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan dan juga universiti-universiti di luar negara. So kita memang melibatkan para pendidikan daripada universiti-universiti tempatan. Contohnya Universiti Melaya, Nottingham University, USM dan sebagainya. Kita bekerjasama dengan mereka. Dan kita juga bekerjasama dengan universiti-universiti di negara luar, contohnya dengan Thailand, Chulalongkorn, dengan Hong Kong University, dengan Almond, Macau, Macau University, China University dan juga UK punya university dan sebagainya. Penyelidikan tentang cendawan susu harimau ini memang kita memberatkan. Mengapa kita? Sebab mengikut sistem perkembangan sains ataupun perubatan, pelanggan-pelanggan kita ataupun pelanggan-pelanggan yang menggunakan cendawan susu harimau, dia dah naik standard mereka. Dia nak bukti sains. Jadi kita continuous doing penyelidikan untuk menyokong apa-apa yang kita ataupun yang kita beritahu, claim yang kita buat gitu. Contohnya kita katakan cendawan susu harimau baik untuk batuk kronik. Apakah buktinya? Jadi buktinya adalah cara kita gunakan cara sains untuk membuktikan. Jadi penyelidikan Dr. Tan dengan pasukan ambil masa berapa lama tu sebenarnya? Kita pada awal permulaan kita mula dengan sistem, sebab masa itu selepas tahun 2000 kita dah mulakan buat pengajian pada tahun 2002 sampai 2008, iaitu pada pengawalan adalah untuk membuat basic, iaitu kita cuba memperkenalkan cendawan susu harimau ini, ataupun kita membezakan dan sebagainya. Jadi antara banyak-banyak jenis cendawan susu harimau yang kita kutip daripada hutan, kita cuba asingkan, kita cuma dapatkan di mana-mana satu variety adalah mempunyai khasiat perubatan yang paling tinggi dan sebagainya. Dan kemudian kita buat kajian untuk bagi variety yang kita terpilih ini untuk membuat penghasilan ataupun production pertanaman supaya kita boleh menghasilkan dia pada kuantiti yang banyak. Itu adalah pada awal dia. Dan daripada 2002 sampai 2008. 2008. 7 tahun untuk cari je. Cari untuk tanam saja. Tak buat apa lagi. Cari lagi. And then daripada 2008 kita mula buat, bila kita dah ada satu variety yang terkenal, yang dipanggilkan Digno TM02, di mana kita mendaftarkan variety ini di bawah MOA, bawah Akta Plant Variety Act. New Plant Variety Act. Yang bawa akta tu. Kita daftarkan spesies ini sebagai spesies yang kita memperkembangkan untuk masa depan. Dan kita memang sekarang tanam jenis ini untuk pasaran. Dan kerana variety ini merupakan variety yang boleh menghasilkan khasiat yang lebih tinggi daripada yang kita kutip di antara banyak-banyak yang kita kutip daripada hutan. Dia merupakan champion lah kita panggilkan. Dia yang paling tinggi. Dan pada tahun 2008 dan seterusnya kita baru masuk buat kajian berkaitan dengan keselamatan menggunanya ataupun safety and toxicity. Kita memang buat kajian-kajian itu, sama ada budak kecil boleh makan tak, orang tua kalau makan untuk masa yang panjang dia ada masalah-masalah side effect tak dan sebagainya. Kita yang itu adalah penyelidikan yang kita buat selepas kita dah tahu menanam. Kerana kita percaya keselamatan penggunaan itu adalah sangat-sangat penting.
Sebab kalau kita nak makan, kita mesti memastikan dia selamat. Ya. Iaitu adalah daripada safety and toxicity. And then selepas itu kita baru menumpukan kajian-kajian berkaitan dengan farmakologi ataupun kesan-kesan farmakologi, perubatan dia. Mengapa cendawan susu harimau ini dipercayai boleh untuk mengatasi masalah berkaitan sistem pernafasan, berkaitan dengan batuk-batuk, berkaitan dengan asma, berkaitan dengan ataupun katakan kelarangan di padu-padu dan sebagainya. So kita memang guna cara-cara pendidikan untuk membuktikan yang benda-benda ini mengapa dia berkesan. Daripada sana kita baru mulakan penghasilan secara luas-luas di pasaran pada tahun 2010 dan cuba memperkenalkan kepada masyarakat berkaitan dengan cendawan susu harimau untuk masyarakat ataupun untuk pasaran. Pada permulaan memang a lot of awareness ataupun kesedaran kepada masyarakat, sebab benda ini pada masa itu memang ramailah lupa benda ini memang berguna. And then kita selepas 2010 sampai 2018 kita baru dapat kesan-kesan masyarakat yang tahu menggunakan ini untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan sistem pernafasan dan paru-paru kita. And then selepas 2018 tiba-tiba masuk pula masalah COVID, barulah keseluruhan masyarakat realize, sedar bahawa sebelum ini kita tidak pernah menjaga padu-padu. Kita tahu ada banyak perubatan ataupun banyak ubat yang menjaga hati, menjaga jantung, menjaga ginjal dan sebagainya. Tapi kita lupa paru-paru perlu jaga. And pula datangnya penyakit COVID ni mana ia betul-betul serang kepada paru-paru kita. Dan daripada sana kita memang match ataupun cendawan susu harimau ini tiba-tiba menjadi satu suplemen ataupun herba yang memang boleh membantu masyarakat untuk memperkuatkan padu-padu mereka supaya mereka boleh lebih lintang kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan padu-padu seperti H1N1, sesama dan termasuk COVID. Yang masa itu tiba-tiba cendawan susu harimau ini menjadi hangat dan tahu oleh ramai orang. Ya. Jadi usaha 16 tahun ataupun lebih tiba-tiba jadi Dr. hangat sampai kita penanaman itu sampai tak cukup untuk supply pada masa itu. And then itulah sampai hari ini kita rasanya keseluruhan masyarakat di Malaysia ini dah tahu apakah itu cendawan susu harimau dan juga tahu dia memang berkesan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan sistem pernafasan dan paru-paru kita. Dia memang boleh menjaga kesihatan sistem pernafasan terutama paru-paru kita dan supaya badan kita menjadi lebih kuat. Ini dia cendawan susu harimau ini dia memang berkesan ataupun boleh membantu kita memperkuatkan padu-padu kita supaya kita boleh melintang ataupun dia boleh membantu kita memulihkan paru-paru yang kita kadang-kadang dilosakkan ataupun diserang oleh penyakit dan sebagainya. Dan juga cendawan kita dapat tahu melalui pengajian kita dapat tahu cendawan susu harimau ini dia mempunyai satu ejen ataupun dia memang mempunyai ingredient yang boleh membantu imunisasi ataupun membantu kita memperkuatkan imunisasi badan kita.
Jadi melalui cara-cara memperkuatkan padu-padu dan juga menaikkan imunisasi badan kita ini, dia memang bersesuaian untuk mengatasi masalah-masalah ataupun memulihkan orang-orang yang mendapat penyakit yang berkaitan dengan paru-paru, terutamanya contohnya seperti COVID dan sebagainya. Ya, sebab selalu mendengar ada pesakit Ya. COVID, dia dah sembuh pun masih dia ada Masih masalah. ada masalah kekuatan Dia panggil long COVID symptom. Yes, berkaitan dengan kesihatan ataupun kekuatan padu-padu. Dan kita dapat tahu cendawan susu harimau yang kita gunakan ini, dia boleh supaya kita boleh padu-padu kita boleh menguatkan lebih kuat, sebab dia boleh memulihkan sel-sel padu-padu yang diserang oleh penyakit. Dan selepas dia memulihkan dia, kita akan dapat bernafas dengan lebih elok. Dan kita akan mendapat lebih banyak oksigen untuk badan kita. Dan seterusnya menguatkan keseluruhan badan kita daripada segi kekuatan. Jadi kita boleh dapat lebih energi dan sebagainya. Ya, betul. Tadi sentuh saya tertarik dengan satu benda yang Dr. Tan cerita. Dr. Tan mendaftarkan Ligno TM02. Apakah itu Ligno TM02? Ini adalah nama ataupun variety yang kita bagi untuk cendawan susu harimau yang kita kerjakan ini. Di bawah Akta Perlindungan variety tumbuhan baru yang dipanggilkan Plant New Variety Act bawah MOA ataupun Ministry of Agriculture. Ini merupakan satu akta yang menyelongi apa-apa ciptaan ataupun hasilan petani-petani yang menghasilkan variety baru. Contohnya kita menghasilkan variety cendawan susu harimau yang baru, yang pertama, yang baru untuk kita menanam. Yang berartinya selepas kita dapat variety ini di daftar bawah akta ini, kita mempunyai perlindungan variety ini selama 20 tahun. Maksudnya orang lain tidak boleh tanam cendawan susu harimau kalau mengikut akta ini. Tak boleh tanam Ligno TM02. Berartinya ataupun Ligno TM02 ini adalah variety yang kita namakan. Ya. Jadi orang-orang lain tak boleh menanam cendawan susu harimau yang mempunyai karakteristik sama ataupun ciri-ciri yang sama dengan yang ini, kecuali mereka dapat ciri-ciri yang lain. Dia boleh daftar variety yang lain untuk di bawah akta New Variety Act ini. Baru boleh mereka berusaha untuk penanaman. Tapi Dr. Tan tadi ada cerita sudah 6-7 tahun Dr. Tan memastikan spesies ini yang memang paling berkesan dan paling beri manfaat. Jadi betul. kira ini memang the best variety. The best variety in the market now. In the world lah. Buat sebentar in the world. Betul juga. The best in the world. Yes. Jadi Dr. Tan, sebab di luar sana banyak sangat dia orang cakap saya pun boleh supply cendawan susu harimau. Saya pun ada produk cendawan susu harimau. Apa special sangat Ligno TM02? Memang sebelum tahun 2002 hampir tak ada orang nak pedulikan cendawan susu harimau ini. Sampai kita dah kembangkan benda-benda ini dan nampak dia berhasil, barulah lamanya dah masuk untuk cuba bertanding ataupun mendapatkan cara-cara penanaman dan sebagainya. Jadi adalah yang menggunakan cara ini tanam, cara itu tanam yang jenis ini, tanam yang jenis itu. Tapi jenis yang kita tanam ini memang mempunyai rekod penyelidikan. Kita mempunyai rekod pendaftaran. Kalau kita nak take any action undang-undang, kita boleh, tapi kita tak buat. Kita boleh menghalang ataupun tapi kita tak buatlah, menghalang orang lain untuk menanam cendawan susu harimau ini, sebab kita mempunyai perlindungan variety ini. Lagipun kita cendawan susu harimau yang kita
hasilkan ini, Ya. kita memang melalui banyak pengajian penyelidikan, termasuk safety and toxicity. Yang inilah itu yang penting. orang lain tak buat. Ya, Kita mempunyai, kalau kita tengok banyak-banyak majalah ataupun penyelidikan, rekod ataupun report, publication ataupun report yang berkaitan dengan cendawan susu harimau, kebanyakan hampir 99% publication penyelidikan sains yang tentang cendawan susu harimau ini, kesemuanya lebih daripada 99% adalah menggunakan variety TM Dignor TM02. Jadi maksudnya yang variety ini dia mempunyai bukti sains. Manakala orang lain punya cendawan susu harimau, yang tak buat pun. Dia cuma jual sahaja. Ya, Jadi demi mana meraup satu, untung je. mana satu nak percaya ataupun mana satu mempunyai sokongan daripada segi sains ataupun daripada segi bukti dia, Dignor TM02 sahaja yang ada di pasaran ini. Okey, hari ini sangat jelas. Boleh kata dari segi penyelidikan sudah 20 tahun. 20 tahun, hampir 20 tahun. Sampai sekarang kita masih continuous sebab Baik. khasiat cendawan susu harimau ini memang lebih daripada yang kita dapat tahu sekarang. Kita memang percaya dia masih ada khasiat-khasiat berguna yang kita belum tahu lagi. Jadi penyelidikan masih diteruskan. Yang di mana kita masih bekerjasama dengan universiti tempatan dan dengan universiti di dua negara. Dan kita continuously hal-hal benda-benda ini kita memperkayakan kegunaan cendawan susu harimau untuk masa hadapan. Saya sangat tertarik tadi Dr. Tan kata ada khasiat-khasiat yang tak tahu lagi. Contohnya apa? Boleh bagi hints tak? Saya tahu itu rahsia tapi nak gorek rahsia penyelidikan. Contohnya kita tahu selain daripada palu-palu, mengapa dia boleh mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesihatan padu-padu adalah kerana dia mempunyai, cendawan susu harimau mempunyai satu ejen kelalangan. Dalam Inggeris adalah anti-inflammatory agent. Berartinya kalau sel badan kita yang infirm ataupun sakit, dia sel itu sakit, dia cendawan susu harimau ini boleh mengatasi kelemahan sel itu. Jadi dalam badan kita bukan terhad kepada padu-padu. Contohnya joint, kita punya joint. Kadang-kadang kalau tua, kita jalan sendi-sendi itu akan rasa sakit kan. Ya. Kalau dan sebagainya, kita sebenarnya dia boleh mengubati. Dia boleh mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan joint pain. And then juga cendawan susu harimau ini juga mempunyai khasiat-khasiat yang berkaitan dengan imun. Sebab dia berkaitan dengan imunisasi kan. Dia dapat memperkuatkan imunisasi. Jadi dia akan berkaitan dengan rhesus ataupun eczema dan sebagainya. Atau sesiapa yang ada masalah-masalah berkaitan dengan immune system badan dia, contohnya eczema ke ataupun lupus ke, autoimmune ke, immune kepada makanan ke, seafood ke dan sebagainya, sebenarnya dia boleh modulate ataupun boleh control dalam masa yang jangka panjang. Dia boleh mengatasi masalah itu kalau cendawan susu harimau ini digunakan untuk jangka masa yang panjang. Ya, bila tadi Asyik duduk cerita pasal nafas, pernafasan kan. Saya teringat dulu saya kecil orang selalu kata apa di China pun ada kuma merah. Dia kata kuma merah itu pembantu untuk pernafasan. Betul. Jadi betul kan? Kadang-kadang kita susah nak berbanding. Ya. Jadi kita lebih kepada menumpu kepada apa yang kita ada. Jadi kita tumpu kepada bagaimana cendawan susu harimau ini membantu kita punya keadaan ataupun suasana ataupun sekitaran yang ada di negara kita ini.
Jadi yang memang masalah-masalah yang palu-palu ini memang mempunyai perubatan yang terhad Ya. ataupun di certain negara tertentu Ya. mungkin mereka mempunyai petua-petua sendiri. Ya, ya. Tapi di Malaysia kita ada cendawan susu harimau. Itu yang lebih penting. Ya, okey. Terima kasih kepada Dr. Tan. Memang tak sia-sialah panggil nama dia Bapa Cendawan Susu Harimau. Yang mencipta formulasi Digno TM02. 20 tahun penyelidikan 20 tahun, dan ya. masih dengan dijalankan lagi. Betul. Dan sangat bersyukur dan sangat terima kasih bersama dengan sesi Demo Buai ini. Ada akhir kata Dr. Tan nak bagi nasihat apa-apa tak kepada masyarakat yang tengok? Yang pentingnya Ya. jaga kesihatan sendiri Ya. dan memerlukan usaha sendiri. Ya. Jadi percayalah cendawan susu harimau ini dia memang membantu. Ya. Kalau ikut pengalaman kita. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tan. Terima Ya. kasih. Terima kasih Okey. banyak. Okey.